Assalamualaikum, nama saya Nurul Insyirah binti Abdul Halim, nombor matrik S58973. Kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan tajuk Positivism. Apa yang dimaksudkan dengan Positivism adalah aliran falsafah yang menganggap bahawa ilmu pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Secara etimologi, Positivism berasal dari perkataan positif yang dalam bahasa falsafahnya bermaksud peristiwa sebenarnya terjadi yang dapat dialami sebagai kenyataan. Terdapat 4 orang tokoh yang memperkenalkan aliran pemikiran falsafah positivism. Tokoh yang pertama ialah Auguste Comte. Beliau merupakan tokoh pertama yang memunculkan aliran positivism ini. Beliau telah menampilkan ajaran yang sangat terkenal iaitu dipanggil ajaran 3 tahap, hukum 3 tahap iaitu tahap teologi, tahap metafisik dan tahap positif. Tokoh yang kedua ialah John Stuart Mill. Beliau merupakan seorang kontributor berpengaruh untuk teori sosial, politik dan ekonomi. Tokoh yang ketiga ialah Hippolyte Taine. Beliau merupakan seorang kritikus Perancis dan sejarawan. Dan tokoh yang terakhir ialah Émile Durkheim, seorang sosiologi Perancis, psikologi sosial dan filsuf. Antara ciri-ciri positivisme yang pertama ialah objektif atau bebas nilai. Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Ciri yang kedua ialah fenomenalisme, iaitu tesis bahawa realiti terdiri dari impresi-impresi. Ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi tersebut. Substansi metafisis yang diandaikan berada di belakang gejala-gejala penampakan ditolak. Ciri-ciri yang ketiga ialah nominalisme, iaitu bagi positivism hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. Manakala ciri-ciri yang keempat ialah reduksionisme, iaitu realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Ciri-ciri yang kelima ialah naturalisme, iaitu tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supernatural. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Dan ciri-ciri yang terakhir ialah mekanisme, iaitu tesis bahawa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan masing-masing. Alam semesta diibaratkan sebagai giant clockwork. Untuk pengaruh falsafah, kumpulan yang terpengaruh dalam positivisme terdiri daripada Henry de Saint-Simon 1760 hingga 1825, Pierre Simon Laplace 1749 hingga 1827 dan Auguste Comte 1798 hingga 1857 mempercayai cara saintifik iaitu pergantungan perkeliling teori dan pemerhatian mesti diganti metafizik di dalam sejarah pemikiran. Amalan falsafah positivisme. Kaum logika positivisme mengutamakan pada bahasa dan makna. Mereka mendakwa bahawa kecelaruan kaum idealis dengan pelbagai pendekatan metafizik yang digunakan dalam melihat realiti adalah kerana bahasa yang mereka pakai secara insesa tanpa melahirkan apa-apa makna. Sebagai penganut positivisme secara umum, mereka berpendapat bahawa sumber pengetahuan adalah pengalaman, namun secara khusus pendirian mereka sebagai yang pertama, mereka menolak perbezaan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, mereka menganggap penyataan-penyataan yang tak dapat dikenal pasti secara empirik seperti etika, estetik, agama, metafizik sebagai karut. Yang ketiga, mereka berusaha menyatukan semua ilmu pengetahuan di dalam satu bahasa ilmiah yang sejagat. Yang terakhir, mereka memandang tugas falsafah sebagai analisis kata-kata atau penyata-penyata. Isu semasa yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah isu tentang keraguan rakyat terhadap penerimaan vaksin COVID-19. Isu semasa ini menjadi buah mulut rakyat kerana terdapat segolongan masyarakat yang menolak untuk penerimaan vaksin kerana ragu-ragu terhadap keberkesanan dan terhadap kesan sampingan vaksin tersebut.
Sedangkan kita semua tahu bahawasanya vaksin COVID-19 ini terhasil daripada kajian saintifik oleh para saintis daripada Amerika Syarikat dan China. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang masih tidak percaya terhadap keberkesanan vaksin ini. Antara sebab mereka tidak mempercayai atau ragu-ragu dengan vaksin ini kerana takut akan kesan sampingan yang teruk. Dan juga terdapat golongan masyarakat beragama Islam masih meragui kehalalan vaksin tersebut. Oleh itu, perkara ini telah menyebabkan ramai rakyat menolak untuk menerima vaksin, sedangkan vaksin ini dapat membantu kita mengurangkan risiko terhadap COVID-19. Kan isu semasa dengan ciri-ciri pemikiran positivisme. Definisi vaksin. Vaksin menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ialah satu persediaan biologi yang mengandungi pelalian aktif untuk penyakit tertentu. Vaksin mengandungi antigen yang diperolehi dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan. Fungsi antigen dalam vaksin ialah untuk merangsang sistem imuniti tubuh membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus. Isu semasa berkaitan dengan keraguan masyarakat di Malaysia mengenai vaksin COVID-19 berkait rapat dengan ciri-ciri pemikiran positivisme. Mereka hanya mempercayai sesuatu perkara itu berdasarkan pengalaman yang dilalui sehingga mendalat sesuatu seperti metafizik. Amalan dan tindakan kumpulan berkaitan dengan isu vaksin COVID-19. Masyarakat ragu-ragu untuk menerima suatu kajian saintifik di mana vaksin mampu menjadi salah satu cara untuk membendung wabak dari terus menular. Yang kedua, masyarakat tidak meletakkan kepercayaan sepenuhnya terhadap vaksin yang ditawarkan berdasarkan data yang diperolehi dari pengalaman dan kesan sampingan dari penerima vaksin yang terawal. Dan yang terakhir, segelintir masyarakat bertindak menolak pengambilan vaksin disebabkan ketidakpastian kesan sampingannya dan pengaruh dari maklumat yang tersebar di media sosial tanpa kawalan. Caranya penambahbaikan berdasarkan isu tersebut melalui falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera adalah hasil gabungan daripada falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah rukun negara. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Keempat-empat aspek ini adalah penting kerana dalam usaha melahirkan insan yang seimbang. Berkait rapat dengan isu ini, jika alasan tiada capaian internet yang tidak begitu baik, pihak kerajaan sudah menyediakan beberapa cara untuk mendaftarkan diri bagi program vaksinasi secara manual di klinik kesihatan, hospital kerajaan maupun swasta. Pihak kerajaan sudah melakukan apa sahaja bagi memastikan pandemik COVID-19 ini dapat dibendung, termasuklah pelaksanaan pelan vaksinasi yang telah menelan belanjawan hampir 5 bilion ringgit. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, kerajaan perlulah memberikan maklumat yang tepat berkaitan kebaikan mengambil vaksin secara langsung atau tidak langsung. Pihak kerajaan boleh menyalurkan maklumat tersebut dalam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Hal ini menyebabkan proses penyampaian maklumat dengan pantas dan jelas. Pihak kerajaan juga boleh membuat live dalam berita harian supaya masyarakat menerima maklumat yang jelas dan tidak takut untuk mengambil vaksin tersebut. Hal ini, masyarakat tidak lagi mempercayai berita-berita palsu dan berita yang menafikan mereka untuk menerima vaksin tersebut. Bagi memudahkan rakyat, kerajaan telah memperkenalkan aplikasi MySejahtera dalam peranti telefon. Memudahkan rakyat untuk mengisi borang pengambilan vaksin tanpa pergi ke klinik. Secara tidak langsung menjaminkan keselamatan rakyat. Sebab kata pepatah Melayu, mencegah lebih baik daripada merawat. Selain itu, kerajaan memperkenalkan vaksin bergerak kepada warga emas bagi mengurangkan beban mereka serta ke kawasan penyampaian rendah seperti kawasan pedalaman. Sekian sahaja daripada kami, terimalah serangkap pantun sebagai penutup. Tiada sengketa, tiada marah. Ramai teman, gembira hati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti.
Sekian, terima kasih.